Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada sidang penonton ya, selamat datang ke siaran kisah 9 suku malam. Ya. Satu platform yang disediakan oleh pihak My Pusaka ya dalam berkongsi kisah-kisah benar, suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan. Alhamdulillah pada malam ni sekali lagi bersama dengan saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka. Ya. Jadi tolong kepada sidang penonton semua tolong like dan share ya sesi ni, sesi kisah 9 suku malam. Walaupun 15 minit sebenarnya ia bersamaan dengan 15 bulan pengalaman perunding My Pusaka ya. Tolong like dan share ya bersama-sama dengan saya insya-Allah. Dan kepada sidang penonton yang istiqamah ya, yang memang menjadi penonton setia kepada kisah 9 suku malam ni ya, kekalkan istiqamah ya. Sebab apa? Sebab sesi ni sebenarnya memang sesi perkongsian pengalaman dan ilmu-ilmu yang berguna yang tidak dapat didapati daripada buku ataupun pembelajaran di universiti ataupun di sekolah-sekolah ya. Ini pengalaman sebenar perunding-perunding My Pusaka ya. Jadi tolong istiqamah ya, follow FB live mypusaka.info. Jadi saya mengharapkan semua sidang penonton sentiasa berada dalam keadaan sihat fizikal dan mental ya. Dan kes terbaru COVID pada hari ini merekodkan 17,105 kes. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah, Innalillah. Bilalah agaknya kes COVID ni akan berkurangan di Malaysia dan kita boleh kembali seperti keadaan hidup sedia kala ya. Dan pengalaman saya sendiri sepanjang pandemik COVID-19 ni ya, saya telah kehilangan 3 kenalan rapat. Ya. Sesungguhnya COVID-19 itu benar ya. Kematian akibat COVID-19 itu benar. Kes-kes urus pusaka juga yang bermasalah pun juga benar ya. Jadi pada malam ni saya akan kongsikan dengan sidang penonton semua berkenaan dengan kes yang baru sahaja berlaku pada Hari Raya Aidiladha ya. Kes kenalan saya sendiri ya, di mana kisah ni dapat kebenaran daripada isteri arwah untuk dikongsi bersama, untuk pengajaran kita bersama ya. Walau bagaimanapun demi untuk menjaga privasi, maka nama dan lokasi kejadian sebenar saya kena rahsiakanlah ya, untuk menghormati perasaan isteri arwah. Ya. Kisah ni berlaku baru-baru ni semasa Hari Raya Haji, ialah kita semua tak boleh pergi solat Aidiladha ya di masjid atau surau. Jadi saya mengikuti live daripada Masjidil Haram ya, solat sunat Aidiladha. Tiba-tiba saya terima satu panggilan telefon ya. Bila saya tengok nombor tu ya, nombor telefon yang saya kenali lah ya, sebab saya save nombor tu ya, kenalan saya. Tetapi yang bercakap dengan saya suara perempuan. Rupanya isteri arwah ya. Dan dia memaklumkan bahawa arwah telah pun meninggal dunia sehari sebelum PKP 3.0. Maknanya pada 30 Jun tahun ini. Ya, memang saya terkejut lah. Ya, sebab walaupun saya tidak berapa rapat dengan arwah ya, tetapi beberapa kali juga pernah pergi mengeteh ya bersama, biasalah kan. Kita saya dan arwah sama-sama dalam industri kejuruteraan ya, walaupun arwah bertugas di sektor oil and gas ya, saya di sektor air ya, tapi kami kerap juga bertemu ya. Dan maka apabila terima panggilan daripada arwah, automatik terlintas ya, terus di fikiran saya ni seperti satu skrin yang bergerak pantas, recall balik ya pengalaman saya bersama dengan arwah ni ya. Kami kerap bertemu biasanya dalam seminar kejuruteraan ya, pernah mengeteh bersama semua. Sehinggalah pada 2 tahun lepas arwah pernah personally contact saya, bertanya berkenaan dengan apabila dia tahu saya terlibat dalam
industri perancangan pewarisan ni kan. Jadi arwah pun bertanya berkenaan dengan hibah, pesanan ya, perancangan pewarisan. Jadi saya pun explain lah dekat arwah ya, apa tujuannya perancangan pewarisan ya, apa bezanya dengan hukum faraid dan sebagainya lah. Kemudian saya bertanya arwah kan, ada bercadang ke nak buat perancangan pewarisan ya. Jadi arwah pun setelah beberapa kali kan, arwah kata nantilah dulu ya. Sehinggalah pada satu peringkat tu apabila saya menghubungi arwah memaklumkan bahawa dia kata arwah ni alhamdulillah ya, dia faham, dia tahu pasal faraid. Jadi dia memberitahu saya bahawa mengikut struktur faraid keluarganya tidaklah kritikal ya, sebabkan arwah ada 2 anak lelaki, kedua-dua anaknya adalah anak lelaki. Dan untuk pengetahuan saya pun ialah recall balik dengan arwah, kisah-kisah arwah ya. Arwah ni bekerja di sektor oil and gas ya, minyak dan gas ya. Maknanya income dia alhamdulillah memang masyuk ya, memang masyuk. Tapi arwah ni seorang yang simple. Ya, tengok cara berpakaian dia, kenderaan dia pun memang seorang yang simple. Ya, dan satu perangai arwah ni yang bagus ialah dia suka menolong orang lain. Contohnya apa? Jika ada penduduk kampung dia ada masalah kesempitan keuangan kan, dia akan beli tanah-tanah bendang orang-orang kampung lah ya, sedikit demi sedikit lah ya. Jadi bila saya sebut bendang tu mesti sidang penonton tahu dari mana asal negeri arwah lah ya. Mungkin kalau kita nampak daripada segi kemewahan arwah ni hanya pada rumah kediaman. Maknanya arwah memang invest duitnya yang banyak kepada rumah kediaman. Dia membeli sebuah rumah banglo setingkat di sebuah bandar ya, dirahsiakan lokasinya. Dan arwah pun pernah tengok dalam posting FB dia kan, dia kata dia bercita-cita nak buat gazebo ya, nak buat landscape sikit, taman dan sebagainya. Mana memang arwah invest duitnya yang banyak dalam rumah kediaman ya. Jadi apabila arwah mengatakan ya, setelah beberapa kali berbincang, sehinggalah arwah mengatakan bahawa keluarganya tidak, struktur faraidnya tidak kritikal ya. Jadi dengan ilmu yang saya ada pada ketika tu ya, ini cerita 2 tahun lepas, saya rasa saya macam blur lah ya, macam dah tak tahu nak buat macam mana lagi ya, untuk memujuk arwah supaya meneruskan niatnya membuat hibah tu. Ya, arwah pun cakap adik-beradik dia pun okey. Yalah, bila saya tengok dalam FB posting dia kan, adik-beradik dia semua memang educated ya, terpelajar dan agak berjaya. Mak ayah dia pun golongan yang terpelajar ya. Jadi dia, itu semua benda tu recall balik apabila saya dihubungi oleh isteri arwah. Sehinggalah lamunan saya tu terhenti apabila isteri arwah menangis dalam telefon ya. Isteri arwah memaklumkan bahawa dia berada dalam tekanan hidup yang amat dahsyat sekarang. Sebab apa? Ialah suaminya meninggal mengejut ya. Lebih kurang seminggu lebih masuk dalam ICU, ditidurkan, kemudian meninggal. Maknanya secara mentalnya isteri arwah tidak prepare ya untuk menghadapi kehilangan suaminya. Ditambah pula lagi ya, adik-beradik arwah ya. Jadi apabila arwah meninggal, okey, ini bercerita berkenaan dengan harta pusaka ya. Ibu dan ayahnya masih ada lagi dan arwah ada anak lelaki. Maknanya ibu dan ayah arwah ada bahagian masing-masing sebanyak 1/6 ya. Isteri arwah ni tidak bekerja ya, suri rumah sepenuh masa, bukan tak bekerja tetapi suri rumah sepenuh masa. Maklumlah, suaminya dulu memang pendapatan dia memang kencang lah ya. Okey, jadi bila melibatkan isu harta pusaka ni, isteri arwah pun tak bercadang nak memajukan tanah-tanah bendang yang ada, yang peninggalan arwah. Maka isteri arwah berhajat untuk, dah menyatakan pun hasrat dia untuk melepaskan hak atas kesemua tanah-tanah bendang ya, yang dimiliki oleh arwah ya. Dia lepaskan hak tu, dia nak beri kepada mak dan ayah arwah ya, maknanya mak dan ayah mertuanya lah ya, dengan harapan supaya mak dan ayah
mertuanya melepaskan hak atas rumah kediaman tu. Disebabkan itulah satu-satunya rumah kediaman yang ada, ya. Jadi pada dasarnya mak dan ayah arwah memang bersetuju, ya, untuk melepaskan hak atas rumah tersebut, ya, dan menerima bahagian tanah bendang lah, ya. Tetapi sayangnya adik-beradik arwah yang seramai 3 orang lelaki, ya, memujuk ataupun mempertahankan hak bahagian ayah dan ibunya yang 1/6 campur 1/6 maknanya 1/3. Mempertahankan hak atas rumah tersebut. Maklumlah rumah banglo setingkat di bandar. Ya, di mana pada anggaran saya bernilai 1 juta ringgit. Ya. Jadi itu adalah memang sesuatu yang mengejutkan, ya. Isteri arwah memang terkejut dan saya sendiri pun terkejut sebab kalau berdasarkan daripada apa yang saya kenal, adik-beradik arwah ni saya rasa masalah ni sepatutnya tak wujud. Ya, tak muncul, ya, masalah macam ni, ya. Sebab kan masing-masing ada kehidupan masing-masing dan boleh dikatakan berjaya. Tetapi mereka tetap mempertahankan hak ayah dan ibu mereka, ya. Sebanyak 1/3. 1/6 campur 6 bersamaan 1/3. Jadi itu dilema dia sekarang. Jadi isteri arwah ni dia kata memang berada dalam tekanan setelah kehilangan suaminya, ditambah pula dengan masalah ipadurainya yang begitu beria-ria hendakkan bahagian rumah kediamannya, ya. Jadi itulah, ya, masalahnya, kan. Jadi dalam panggilan telefon tu isteri arwah pun kata dia rasa terlampau sedih, ya. Dia pun rasa sesal yang amat sangat kerana gagal memujuk arwah untuk meneruskan niatnya membuat hibah dahulu. Dan apabila isteri arwah berkata sedemikian, saya sebagai perunding, ya, lebih-lebih lagi merasa amat kecewa. Disebabkan kejahilan saya pada masa itu, saya gagal menyedarkan arwah tentang betapa pentingnya penyediaan perancangan pewarisan semasa arwah masih lagi hidup. Memang saya sampai sekarang memang saya rasa, ya Allah, kenapa sampai saya cakap kenapalah bodohnya saya, kan, tak boleh nak convince. Memang saya lemah lagi masa tu, memang kurang ilmu lah, terus terang saya cakap, ya. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, ya, pengajaran yang boleh dikongsi daripada kisah ni. Yang pertama, ya, katalah, ya, isteri arwah memang ingin mempertahankan rumah tersebut dan menebus bahagian ibu dan ayahnya, ya, berdasarkan nilai semasa rumah. Dijangka isteri arwah terpaksa membayar sebanyak RM300,000. 300,000 bukan satu jumlah yang kecil, ya. Memang betul arwah ada meninggalkan KWSP, ya. Katalah duit tebusan tu diambil daripada KWSP 300,000, ya, untuk menebus rumah tu, ya, bahagian mak dan ayah. Berapa duit yang tinggal? Berapa baki yang tinggal? Sebab dengan baki yang ada itulah untuk meneruskan kehidupan beliau dan juga anak-anaknya yang masih lagi kecil seramai 2 orang. Sedangkan sedangkan jika arwah membuat perancangan pewarisan dengan membuat hibah semasa hidupnya, kos yang akan dikeluarkan oleh arwah tak sampai pun 1% daripada kos yang arwah isterinya terpaksa menebus. Tak sampai 1%. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, ya. Itu memang satu yang saya galat sangatlah sebagai perunding. Memang ini kes yang paling saya galat sekali sebenarnya, ya. Okey, yang kedua, dalam membuat analisa faraid, ya, dinasihatkan kita ni mendapatkan ehmat nasihat pakar. Sebab apabila pakar, dia akan membuat analisa dari pelbagai sudut. Ya, contohnya macam kes arwah, dia kata saya ada 2 orang anak lelaki, ya, saya masih ada mak dan ayah. Kalau dari segi analisa biasa, kita mengatakan ini satu struktur faraid yang kukuh,
ya, keluarga arwah. Tetapi kita gagal mengenal pasti potensi tentangan, ya, disebabkan ada adik-beradik arwah yang lain. Jadi kalau kita membuat analisa faraid dengan mendapat hemat bantuan pakar, contohnya daripada My Pusaka, insya-Allah kita boleh kenal pasti all this possibilities, kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku di kemudian hari, ya. Tambahan pula, kalau nak dapatkan analisa faraid daripada My Pusaka pun percuma sahaja. Maka saya menyeru kepada semua sidang penonton, ya, datang kepada pihak My Pusaka, buat analisa faraid peribadi, buat analisa faraid keluarga, ya, supaya lebih jelas, ya. Okey. Yang ketiga, okey, apabila melibatkan kes pusaka arwah ni, saya menasihati isteri arwah, ya, supaya menyelesaikan dengan kadar segeralah, ya. Maknanya kalau nak benda ni diselesaikan dengan kadar segera, mana kes urus pusaka arwah perlu dibawa ke mahkamah tinggi. Seperti yang mana kita maklum, ya, jika aset melebihi RM2 juta, kes urus pusaka perlu dibawa ke mahkamah tinggi. Tetapi tidak semestinya 2 juta, ya. Jika melebihi RM200,000 pun dan ke atas, dah boleh dibawa ke mahkamah tinggi. Di mana kelebihan jika kes ni dibawa ke mahkamah tinggi adalah lebih cepat. Ya, saya banyak kes yang dibawa ke mahkamah tinggi dalam 4 bulan boleh selesai, ya. Lebih-lebih lagi PKP ni, ya, pejabat pusaka kecil semua kebanyakannya masih lagi tutup, ya. Jadi kalau nak cepat, bawa kes ni ke mahkamah tinggi, ya. Tetapi satu implikasinya, ya, apabila melibatkan mahkamah tinggi, maka pihak My Pusaka perlu berurusan dengan pihak lawyer kami lah, ya. Jadi kosnya adalah lebih tinggi berbanding dengan kos jika dibawa ke pejabat pusaka kecil, ya. Okey. Tetapi satu kelebihan, jadi saya maklumkan kepada isteri arwah, ya, bawa bertenang, ya, bawa bertenang, bersabar. Sebab di My Pusaka kita ada satu lagi pendekatan yang tiada didapati pada agensi-agensi yang lain, wa imam lawyer pun, iaitu apa? Sesi muafakat waris. Jadi saya mencadangkan kepada isteri arwah, ya, first step yang kita perlu buat adalah kita membuat sesi muafakat waris. Kita kumpulkan semua adik iparnya semua tu kan, yang 3 orang lelaki tu, mak dan ayahnya, kita akan terangkan berkenaan dengan hak, tanggungjawab, ya, melepaskan hak, at-taharush, muafakat waris dan juga konsep sedekah, ya. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni, ya. InsyaAllah semoga ada memberi sedikit manfaat. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada sidang penonton bahawa COVID-19 itu benar, kematian akibat COVID-19 itu juga benar, dan kisah-kisah duka urus pusaka itu juga benar. Maka tanya kepada diri sendiri, apakah tujuannya kita ni diberi peluang untuk hidup lebih lama oleh Yang Maha Esa? Tujuannya adalah untuk membuat perancangan yang terbaik kepada ahli-ahli keluarga kita, bakal-bakal waris kita, ya. Ambil masa ni, ambil peluang yang diberikan ni untuk membuat perancangan yang terbaik, ya. InsyaAllah. Amin, ya. Silakan sama-sama. Jadi besok kisah 9 suku malam akan bersiaran lagi bersama perunding yang lain, ya, dengan kisah yang lain, dan tuan-tuan dan puan-puan akan bersama saya lagi pada hari Selasa minggu hadapan pukul 9 suku malam dengan satu kisah duka, memang duka, ya. Kisah duka pusaka seorang mu'alaf, ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, jangan lupa like, share dan follow FB Live mypusaka.info, ya, bersama dengan semua sidang penonton di luar sana. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.